Mentari terbit memancar cahaya, terias luas di Indrapuri. Anak sulung dari keluarga Ain Syafiqah nama diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tak kenal, maka tak cinta, jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Nur Ain Syafiqah binti Muhammad Zulkifli dan genap berusia 17 tahun pada tahun ini. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Sarjana yang terletak di Jerantut, Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 2046. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen. Jadi perkara inilah yang saya akan lakukan jika terdapat masa lapang atau masa-masa yang terluang. Saya ingin menjadi seorang doktor yang berwibawa pada masa akan datang supaya saya dapat membantu banyak masyarakat yang berada dalam kesusahan dan kesempitan. Jadi, pada hari ini saya ingin membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk Masuk Syurga Laju-Laju. Buku ini diterbitkan oleh Mas Tri Sendirian Berhad dan ditulis oleh Ahmad Damha. Buku Masuk Syurga Laju-Laju ini mempunyai 140 halaman bercetak dan wang yang perlu dilaburkan untuk mendapat senaskah buku ini hanyalah RM20 di Semenanjung Malaysia dan RM23 jika didapatkan di Sabah dan Sarawak. Jadi, sebelum saya meneruskan bicara saya tentang buku ini dan mengupasnya dengan lebih mendalam, saya ingin memberitahu kalian bahawa buku ini bukanlah novel yang mengaitkan dari bab pertama, bab kedua dan diteruskan sehingga bab yang terakhir. Tetapi buku ini mengandungi banyak cerita-cerita pendek yang memberi pengajaran kepada kita semua sang pembaca. Jadi saya tidak boleh untuk menceritakan semua yang ada ataupun terkandung dalam buku ini, tetapi saya boleh memetik beberapa kisah yang sangat memberi inspirasi dan pengajaran kepada kita. Cerita yang pertama ialah cerita yang berjudul Kudaku Berlari, Gagahnya Berani. Cerita ini menceritakan tentang seorang raja yang ingin memberi tanah kepada seorang penunggang kuda. Keluasan tanah yang ditentukan ialah berdasarkan sepanjang mana ataupun sejauh mana kudanya berlari. Jadi, apabila kuda itu berhenti, di situlah batu sempadan yang akan ditanam sebagai tanah sang penunggang kuda itu. Jadi, dalam cerita ini, penunggang kuda itu sudah penat dan kudanya itu sudah tidak mampu berlari lagi, tetapi dia masih ingin meneruskan perjalanan kerana ingin mendapatkan tanah yang lebih luas. Sehingga penat dia berlari, tetapi sehingga penat dia berlari sehinggalah kudanya jatuh terpucung. Di situlah tempat perakhirannya kerana dia tidak cukup makan, tidak cukup minum, sudah kelegihan. Jadi seluas-luas tanah yang dia sudah berlari dan cuba untuk dapatkan bersama kudanya itu tidak bermakna kerana tanah sepanjang 2 meter sahajalah yang diperlukan olehnya sekarang, kerana tanah itulah yang akan menjadi kubur miliknya. Dia sudah tidak lagi berdaya untuk mengusahakan tanah yang panjang itu. Nampak tak? Nampaklah di sini, lihatlah di sini bahawa apabila kita bersifat tamak, tidak akan ada sebarang keuntungan yang akan datang kepada kita. Yang akan datang hanyalah kerugian. Bak kata pepatah, yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Cerita kedua yang saya ingin sampaikan seterusnya bukanlah satu cerita pendek, tapi satu situasi yang diberi nama sebagai senja dahulu dan senja sekarang. Seperti yang kita sedia maklum, pada waktu senja anak-anak yang berusia lingkungan 5 hingga 6 tahun ataupun kanak-kanak gemar bermain di luar. Dan pada senja, iaitu pada pukul 7 hingga 8 ataupun 6.45 sehingga pukul 7, ibu bapa akan mula memanggil anak-anak mereka untuk masuk ke rumah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada anak-anak mereka. Itu tetap kekal sama, tetapi yang membezakannya antara senja dahulu dan senja kini ialah senja dahulu ibu bapa memanggil anaknya masuk ke dalam rumah untuk menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat. Tetapi senja kini, anak-anak dipanggil masuk ke dalam rumah oleh ibu bapa mereka kerana untuk menonton televisyen. Lihatlah di sini bahawa hiburan yang dipampangkan di televisyen menjadi lebih utama dan keutamaan kita berbanding perkara yang difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Semoga perkara ini dijauhkan daripada kita dan keluarga kita. Itulah cerita yang saya dapat kongsikan kepada kalian semua, para pendengar. Betapa banyak pengajaran yang terdapat dalam buku ini sehingga
apabila kita membacanya, kita akan terasa satu detakan yang akan mengubah kita untuk menjadi seorang manusia yang lebih berjaya. Itulah kelebihan yang terdapat di dalam buku ini. Kelebihan lainnya ialah buku ini terdapat banyak grafik-grafik menarik yang berwarna-warni. Jelaslah bahawa grafik-grafik ini merupakan salah satu unsur penarik yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membaca buku ini dengan lebih mendalam dan secara tidak langsung dapat memberi pengajaran kepada hidup kita. Buku ini juga mempunyai banyak rangkai-rangkai kata ataupun frasa-frasa yang pendek atau lebih dikenali sebagai quotes dalam bahasa Inggeris. Mengikut kajian, perkara-perkara yang lebih pendek ini dapat lebih dapat kekal lama dalam ingatan dan lebih menarik perhatian sang pembaca. Jadi, cubalah untuk baca buku Masuk Syurga Laju-Laju ini kerana buku ini memberi banyak pengajaran dan akan cuba mengubah kita menjadi manusia yang lebih berjaya di akhirat kelak. Itu saja perkongsian kita pada hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.